بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 78. Muka surat 78. Bab ma jaa fi tarki syubhat. Iaitu bab yang datang pada menyatakan meninggalkan segala syubhat. Ketahuilah saudaraku, hukum syarak itu terbahagi atas 3 bahagi. Sekiranya satu perkara itu dinaskan oleh syarak atas tuntut perbuatnya, serta dijanjikan balas seksa bagi orang yang meninggalkannya, maka ialah halal yang terang-terang. Dan jika sekiranya dinaskan oleh syarak atas tuntut meninggalkannya, serta dijanjikan seksa atas orang yang buat, maka ialah haram yang terang-terang. Dan jika sekiranya tidak dinaskan atas tuntut buat dan tidak pula atas tuntut tinggal, maka ialah syubhat. Maknanya kesamaran. Ini kita faham. Benda hak terang-terang Tuhan suruh buat. Mana benda tu bukan sahaja halal, bahkan kalau kita tak buat dosa. Contohnya apa? Sembahyang. Contoh paling mudah. Tuhan kata wa aqimus salah, dan dirikan sembahyang. Tuhan suruh sembahyang. Ramai pula hadis-hadis Nabi yang mengancam orang-orang yang tidak sembahyang. Daripada nas Quran dan hadis itu dapat kita faham bahawa sembahyang itu adalah benda halal. Benda yang memang bukan sahaja boleh buat, bahkan kena buat. Tak ada siapa dah hidup jadi keliru kata sembahyang ni betul-betul kena sembahyang kan? Tak ada orang dah kata begitu. Semua orang faham sembahyang ni wajib. Cuma dia nak sembahyang tak mau sembahyang tu soal lain. Soalnya sembahyang wajib. Begitu. Demikian juga kalau ada nas yang terang-terang tak bagi kita buat. Contoh dia apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Arak, judi, tenung nasib, sembah tokong apa semua, ni semua benda keji. Ini amalan syaitan, fajtanibu. Tuhan kata maka hendaklah kamu jauhi. Perintah suruh kita tinggal jauh benda ni. Faham dah orang kata benda ni haram. Pula lagi mai pula hadis-hadis doa bang, siapa minum arak, siapa mudimul kham. Dia kata, siapa yang mengekalkan tabiat minum arak, bila mati dia dalam keadaan kekalkan tabiat minum arak, jangankan masuk syurga. Bau syurga yang boleh dicium pada jarak 1000 tahun perjalanan pun dia tak boleh cium. Makna kata apa? Makna kata benda tu haram terang-terang. Tak usah siapa lah hidup kata, tapi kalau nak kira arak, tak ada lah. Arak tak boleh. Habis, selesai. Benda tu qat'i di dalam Quran. Sudah muktamad, putus hukumnya dalam Quran, haram. Tapi ada satu benda dalam dunia kita hidup lah ni, ada satu benda. Yang benda ni, benda kesamaran. Quran tak ada sebut kata haram halal, hadis Nabi apa semua pun tak ada, boleh pun tak ada kata, tak boleh pun tak ada kata. Tapi benda tu ada dalam masyarakat kita lah ni. Maka benda ni dipanggil benda kesamaran. Sama-sama. Kita tak tahu betul-betul boleh ke tak boleh. Dia kata maka tidak diketahui adakah ia halal ataupun haram. Tak tahu. Jika ada barang yang jadi demikian itu, yang ni jadi kesamaran itu, maka sayugia dijauhkan dia. Jadi maksud dia apa? Dia kata bila duk main boleh tak boleh, boleh tak boleh, tak usah buat. Itu kaedah agamanya macam tu. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, tak usah. Telur penyu ni boleh makan tak boleh makan? Ada orang tanya. Ya, telur penyu ni betul-betul boleh makan ke tak boleh makan? Ada orang kata awak tak boleh pula. Dia kata boleh. Nah, pasal apa yang kata boleh? Dia kata orang bergaduh makan belakang. Dia pakai hujah tu aja.
Ada kata orang pakat duk makan belaka, ada kata tak boleh. Kalau tak boleh orang tak makan, ada kata. Oh, dia kira lu betul. Kan? Habis dak betul-betul boleh, dak penyu boleh makan, tak boleh makan. Oh, tanya lu betul, payah sangat tu tanya pasal telur, tanya pasal penyu. Penyu ni kita boleh makan, tak boleh makan. Tu ya nak jawab boleh tak boleh. Dia orang tak nak makan dia kata. Jadi telur penyu boleh makan, dia makan. Aku tak tahu dia kata. Sama-sama. Dia jadi sama-sama. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kalau kata boleh, mesti ada satu penjelasan. Kalau kata tak boleh pun, mesti ada penjelasan. Ni benda ni betul-betul boleh ke tak boleh? Ya. Agama kata apa? Dia kata kalau agama payah tak salah. Bukan apa. Jadi benda tak pasti. Hidup gagah buat apa? Banyak benda lain lagi boleh makan. Telur ayam banyak ada. Ada begitu. Kan? Kalau sekiranya nak dicontohkan begitu. Kan? Banyaklah kalau nak buat contoh lain lagi. Benda yang sanak-sanak yang kita pun tak tahu betul-betul boleh tak boleh ni. Begitu. Kerana jika ada ia barang haram, maka lepas diri daripada memperbuatnya. Kalau kata takdir lah, kata benda tu tak boleh makan. Benda tu haram. Kita memilih untuk tak makan, kita terlepas pada berdosa. Selamat kita ni. Dan jika ada ia halal, maka sesungguhnya berpahala meninggalkannya dengan qasar. Dia kata. Tapi kalau benda tu takdir kata boleh makan, memang tak salah, memang boleh makan. Tapi kita tak makan kerana kita takut benda tu tak boleh. Dapat pahala. Pasal apa? Pasal kita mempunyai qasad. Niat dalam hati nak jaga diri daripada terlibat dengan benda-benda tak boleh. Dapat pahala kalau kita ingat nak jaga diri kita bagi bersih. Begitu. Baik, dia kata kerana asal pada segala perkara itu berlainan padanya. Dan ada dilarang, ada yang tidak dilarang. Tak tentu benda-benda ni. Dan syarak kita pun memecut suruh tinggal benda-benda syubhat. Dia kata syarak memang prinsip dia dah. Benda pasti tak pasti ni, dia suruh jauh lah. Tersedut terlibat dengan benda-benda macam ni. Pasal apa? Pasal benda macam ni jadi dosa. Begitu. Bermula dalil itu banyak daripada hadis Nabi SAW. Satu daripadanya ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughu al-'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi al-ba's. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Atiyah As-Sa'di. Kata dia Nabi SAW bersabda, tidak sampai seorang hamba Allah itu bahawa ada ia daripada orang yang takut akan Allah, sehinggalah meninggalkan ia akan barang yang tiada mudarat dengan dia, iaitu haram ataupun makruh, yang tiada zahir hukumnya. Kerana takut barang yang dilarang maka terbuat. Padahalnya tiada baginya hukum yang zahir pada syarak, diqiaskan atasnya. Itu dia. Maksud dia apa? Maksud dia Nabi kata satu orang tu tak dianggap sebagai bertakwa selagi mana dia ni tak tinggal satu benda kerana takut kok benda tu tak boleh. Kalau dia sampai peringkat tu, dia ada takwa dalam diri dia. Boleh tak boleh? Atau benda ni boleh tak boleh? Dia kata tak tahu ni tu sabar. Dia ada takwa dalam diri. Kalau benda ni boleh tak boleh, tak boleh. Dia orang tu buat banyak boleh ke? Korang lah. Jadi korang. Takwa tak ada dalam diri. Takut kat Tuhan tu korang sikit. Jadi nak tahu manusia ni bertakwa ataupun tidak, salah satu caranya macam ni. Kalau dia satu orang yang sangat berhati-hati, nak buat apa pun sangat berhati-hati, ada takwa dalam diri dia. Kan? Boleh tak boleh ke? Tak apa ke? Aduk tanya, boleh tak boleh? Tak apa ke? Apa semua. Bila duk main macam tu, dia kata tak mau lah. Aku ni berasa taradud. Taradud ni maksudnya duk berbolak balik dalam hati. Antara boleh dengan tak boleh, antara halal dengan haram, duk berasa tak selesa. Maka dia tak mau buat benda ni. Benda ni tak pasti aku tak mau buat. Tak ni buat-buat kalau berdosa, saja aja boleh dosa. Dia kata. Aku duk semayang elok-elok, duk buat sunat, puasa sunat, semayang sunat elok-elok. Dengan kerana pergi duk buat benda ni, saja rosak ibadat yang aku duk buat. Kalau dia ada ingat macam tu, dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah. Dan dapat lagi keterangan syubhat dan misal-misalnya dalam masalah yang terdahulu. Kita dah baca dah dulu dalam bab jual beli dulu.
dia ada urai dengan detail tentang masalah syubhat ini. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi dawamil amal kama yu'am. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan berkekalan amal. Ini dalam bahasa kita selalu sebut, kita kata istiqamah. Istiqamah. Ataupun dalam bahasa Arab yang lain dia kata dawamul amal. Dawam ni maksudnya bersentiasa. Dawamul amal maksudnya amalan tu kita sentiasa buat. Daripada kita umur 20 dulu sampailah malam ni umur kita 45. Dah 25 tahun dah kita tak pernah tinggal benda tu. Contohnya apa? Nak tidur malam sembahyang witir dulu 3 rakaat. Daripada umur 25 dulu ni sampai lah umur, daripada umur 20 dulu ni sampai lah umur 45 kita tak pernah tinggal witir sebelum tidur. Ini orang istiqamah dia kata. Ini orang dawamul amal. Amalan yang dia buat ni berterusan. Dia tidak pernah tak buat benda yang dia buat sekian lama. Begitu. Sebagaimana dinasihatkan dia kata. Sesungguhnya manusia itu sebagaimana pandainya sekalipun dan sebagaimana bijak dan alimnya sekalipun, tidak sayugia ia lepas daripada orang menasihatkan dia. Nampak tu kan? Manusia ni tak usah kata pandai macam mana, tak usah kata alim tara mana, tak usah kata bijak, tak usah kata baik macam mana. Dia kena ada orang boleh nasihat dia. Kena ada. Kena tuan-tuan. Kita dah jadi orang alim besar, dah jadi tok guru, dah jadi apa pun, kita tidak maksud. Ada sekali, 2 kali, sekali sekala tersilap buat juga. Maka kena ada satu orang. Siapa orang tu? Terpulang kat kita. Terpulang kat kita. Mungkin kawan kita sama mengaji dulu ke, ataupun mungkin adik-beradik kita ke siapa ke. Mesti ada satu orang yang dia ni boleh main tegur kita. Dia boleh telefon kat kita, dia boleh kata, dia kata baru ni berasa lagu tak kena entah buat. Alhamdulillah. Kita ni kalau dah duduk pada satu kedudukan, siapa pun tak boleh tegur kita rosak. Itulah bermulanya saat kerosakan kita. Maka dengan penuh keinsafan ni, Tok Guru hak tulis kitab kita duk baca ni. 22 jilid dia tulis ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni. Dia boleh tulis ungkapan kata-kata ni. Maknanya dia cukup tawaduk. Makna kata dia cukup tawaduk lah. Bila dia kata pandai macam mana pun manusia ni, bijak macam mana pun manusia ni, alim macam mana pun manusia ni, macam dia kata kat dia. Tok Guru kita ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni, satu orang yang cukup alim. Tak alim tak boleh buat kitab ni. 22 jilid kitab dia boleh buat. Dia cukup alim. Contoh nak cari orang ada lah ni, ulama ada lah boleh hasilkan tulisan macam ni, tak ada tuan-tuan. Tak ada. Nak dapat macam dia punya alim, punya bijak, punya pandai ni, tak tahulah bila tahun pula kita nak dapat orang macam ni. Orang begini punya bijak, begini punya pandai, begini punya alim, dia boleh tulis benda ni. Dia boleh tulis dengan penuh tawaduk. Dia kata tak usah kata pandai, bijak, alim macam mana pun, kita kena ada juga orang yang boleh nasihat kita. Dia kata. Ini satu tulisan yang cukup menyucuk masuk dalam hati kita. Kalau tara dia ni, tara Tok Guru Syekh Idris Al-Marbawi boleh kata macam tu, kita ni siapa tuan-tuan? Sampai orang tak boleh tegur, tak boleh nasihat kita. Orang tegur, orang nasihat dan merah telinga, jadi beban tak tu punca tak boleh. Tak boleh macam tu. Baik. Dia kata dan memberi jaga dan memberi ingat akan dia dunia akhirat. Kena ada orang yang boleh duk peringat kita, bukan peringat urusan dunia saja, bahkan urusan akhirat. Kena ada orang boleh duk peringat kita, boleh duk tegur kita. Kerana dengan nasihat itu dapat tahu seseorang itu akan kesalahan dirinya. Kadang-kadang tersasul cakap. Kadang-kadang tersilap tindakan. Kadang-kadang boleh jadilah manusia tuan-tuan. Al-insan la yakhlu minal khata' wal nisyan. Manusia ni tak boleh sunyi lah, tak boleh lepas daripada khata', daripada buat silap. Wal nisyan ataupun terlupa. Jadi oleh kerana kita manusia, kita tak boleh lepas lah daripada tersilap, daripada terlupa. Maka di sinilah perlu ada orang boleh bagi nasihat dekat kita. Dia kata dan apa yang tiada diamalkan. Dia kata kalau kita tertinggal tak buat lama dah benda tu, ada orang bagi tak bagi kita. Kata berasa lama dah hantar puasa sunat puasa. Sungguh. Mungkin orang yang boleh tegur kita tu isteri kita. Kan dia yang tahu kita duk buat ke tak puasa sunat, dia tahu. Kan? 2
2 bulan dah, 3 bulan dia ada perasan lagu kita tak pernah puasa sunat. Satu hari isteri kita kata kat kita. Dia kata, abang, perasan lama dah abang tak puasa sunat Senin Khamis. Kita pun gedup kita teringat. Tak apa. Hari Senin ni kita puasa. Jadi, kalau dia pun tak pernah sebut benda-benda macam ni, macam mana? Kita tak pernah bangkit sembahyang malam. Satu waktu dulu, tiap-tiap malam kita bangkit sembahyang. Satu waktu dulu. Masa mula-mula kita dapat ni, kita main-main mengaji agama, dia sedang karat main satu badan. Masa tu, tiap-tiap malam bangkit sembahyang malam. Sampai bini pun nak rimah dah. Dia tepuk kita sikit, jangan duk pegang aku nak bangkit sembahyang tak lagi. Sampai dia kata, jadi lepas apa pula. Dia kata, sampai 3 bulan. Sampai bini tak boleh tepuk ni. 3 bulan tepuk sikit. Aku kata dah, aku dah yang sembahyang. Okay. Tidur pun tidur bagi tetap papan punggung. Tak bagi baca ayat sembahyang. Dulu lah cerita dulu. Waktu karan tengah kuat itu ni. Kan? Lepas tu ni duk main 3 bulan ni, duk main 5 bulan akhir-akhir ni. Perasan lagu tidur ni jerak semua kan. Orang perempuan kita pun tegur kan. Dia kata, abang, perasan lagu lama tak bangkit sembahyang sunat. Sungguh orang kita dah malam ni bangkit. Malam ni bangkit. Ada orang tegur? Satu teringat juga. Maka di sinilah dia kata perlu. Kadang-kadang apa yang kita tak amal, lama dah kita tinggal amalan tu, ada satu orang tegur kita buat balik. Dia kata. Dan tiada diperbaiki amal itu. Kalau orang tak tegur kita, kita tak perbaik amalan kita. Kita duk ingat hak tu betul dah. Rupanya tak betul kita duk buat. Rupanya tak betul. Contoh mudah lah kita kata kan. Kita ni hak kita hafal tu dia lekat dalam kepala. Kita hafal doa. Hak lagu kita hafal 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, hak tu kita duk baca sampai lah ni. Rupa-rupanya hak kita duk baca tu sebut tak betul. Rupa-rupanya hak kita duk baca tu kita duk sebut tak betul. Macam khatib baca khutbah kan. Khutbah kedua kan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Kan? Berapa ramai khatib baca ibadallah, innallaha ya'murukum. Dia kata, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ya'murukum. Dia kata itu ayat Quran tuan. Innallaha ya'muru. Dia tak ada kom. Tapi oleh kerana dia duk baca khutbah ni 15 tahun dah, 20 tahun dah, dia duk baca lagu tu. Walaupun dia pegang teks, tapi tang tu dia dah hafal dah, dia pegang saja dia sebut. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli. Dia main lagu tu juga. Padahal dalam teks tu tulis ibadallah, innallaha ya'muru. Dia tetap baca innallaha ya'murukum. Pasal apa? 15 tahun dah dia baca innallaha ya'murukum. Kalau tak ada orang boleh tegur dia sampai mati, innallaha ya'murukum. Sedangkan itu ayat Quran. Bila itu ayat Quran, satu huruf pun kita tak boleh tambah. Semua kawan tu mai dengar dia baca khutbah. Kawan tu dengar, tak apa. Dia pun taklah bangkit berdiri terpacak jadi hang jebat lagu tu. Wahai sang khatib, dia kata, tak boleh lah kan. Dia pun dengar-dengar, tak apa. Benda tu bukanlah membatalkan khutbah. Tapi dia aib lah bila kita baca ayat Quran tak betul. Bila habis semayang apa semua sah lerah selesai, jumpa dia salam dia, jom tapi minum kopi tang mana ke dulu ke, ataupun tunggu dia balik rumah ke telefon dia ke apa ke semua. Ni, kalau tak silap aku handuk. Kedua tu cuba baca sekali aku nak dengar sebut aku nak. Tu yang ibadallah Tuhan sebut macam mana? Dia pun sebut langsung. Ibadallah, innallaha ya'murukum. Kata Tuhan semak balik. Semak balik. Kalau tak silap tu ayat Quran. Ibadallah tu bukan ayat Quran. Start daripada innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Itu ayat Quran. Innallaha ya'muru. Dia tak ada innallaha ya'murukum. Ayat lain tu baru ada ya'murukum. Tapi dia tak mula dengan innallah. Dia keliru dua tu. Oh iya kah kata, dah hang semak balik aku silap. Kita mau lapik macam tu lah. Kita nak tegur orang tak boleh tunjuk kita ni pandai. Orang meluat kita. Dah hang semak balik, aku bukan lu tak silap aku, kata hang semak balik. Dia ni pun cek balik. Sungguh, innallaha ya'muru. Telefon balik kat kita, apa masih ada dah. Aku dah buat lama dah yang tu dah. Cantik
Minggu depan, innallaha ya'muru. Kan? Tapi kalau kita ni jenis orang tak boleh tegur, tuan-tuan, apa nak jadi? Sampai mati, dia bawa benda silap. Itu contoh kecil. Kita bawa contoh tu tidak membatalkan khutbah, tidak membatalkan jemaah. Tapi tak maulah buat silap macam tu. Banyak lagi lah kalau nak buat contoh lain. Dalam duduk semayang, apa semua ni sujud, kaki tak lipat. Macam mana? Kita duduk semayang ni, sujud ni, Nabi kata sujud ni ala a'ba'i sab'ah. Mesti di atas 7 anggota. 1, dahi. 2, 3, tapak tangan. 4, 5, 2 lutut. 6, 7, jari kaki. Jari kaki itu mesti kena lipat. Imam Syafi'i pula kata mesti kena perut anak jari. Dia kata masa sujud tu mesti kena lipat macam tu. Kita tak pernah duk lipat kaki kita masa sujud. Orang pun nak tegur kita takut. Dia ni duk pergi masjid, dia tiap malam ni ikut tegur ni, dia kecil hati pula. Saat ni ikut tegur, dia kata apa pula. Saat ni, bagi tak tegur. Yang kawan ni duk buat macam tu. Alangkah baiknya kalau kita ada orang yang boleh tegur kita. Dan kita pun bila dengar ni merah muka, biar dia merah pisah lah. Tapi kita terima kasih kepada. Muka merah-merah dia. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tidak, saya nanti duk buat tak betul ni lah sampai bila-bila. Terima kasih banyak-banyak. Kita kata kepada. Kawan yang tegur pun berasa lega balik. Dia pun takut nak tegur kita. Tapi dia tak takut. Dia tak tegur kita, dia pun takut kat Tuhan juga. Saat ni Tuhan tanya dia juga, bukankah salah seorang yang tengok dia duk buat benda lagu ni? Pasal apa tak tegur? Susah juga kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ni dia nak abang kat kita. Dan tiada diperbaiki amal. Kalau tak ada siapa tegur dia, dia tak perbaikilah amal yang dia buat tak betul itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempermuliakan akan hamba-Nya itu. Maka Allah tak akan muliakan orang yang buat tak betul dan sebagainya. Dan tiada jadi lebih mulia pada sisinya. Melainkan hamba-hamba yang taqwa dan hamba-hamba yang ikhlas pada segala amalnya itu kerana Allah. Quran kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Begitu. Baik. Dan oleh itu, bila seseorang kamu mendengar apa nasihat agama daripada tuan-tuan guru yang alim bijaksana, maka janganlah lepas daripada memperbuatnya. Dia kata. Kita pergi mengaji, tuan-tuan. Bukan pergi mengaji ni sekadar nak isi masa lapang. Kita main mengaji ni tujuan yang pertama, kita nak memenuhi tuntutan agama. Allah suruh kita mengaji. Allah suruh kita mengaji. Sehingga Allah kata dalam Quran, la yastawi. Tidak sama. Ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Tak sama. La yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Tidak sama, Tuhan kata. Orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Mana boleh sama? Kawan hak mengaji ni, dia mengaji. Malam ni kurang-kurang dapat 1. Jadilah, 1 tu dia perbetul. Hak mana yang tak betul? Kawan hak tak mengaji, dia duk kira betul tu sampai habis. Dia duk kira dia duk buat tu betul. Pasal tak pernah mengaji, tak pernah dengar orang kata hak dia buat tu tak betul. Mana boleh sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Nabi SAW pula sebut langsung, menuntut ilmu ni faridah, fardu tu kan, ke atas setiap orang Islam. Jadi makna kata apa? Makna kata mengaji ni satu benda yang dituntut oleh agama. Kita mengaji satu kerana ni tuntutan agama. Yang kedua kerana nak tambah ilmu. Dan yang ketiga, kita nak ilmu yang kita tambah tu, ilmu tu membawa manfaat kepada kita. Ilmu tidak akan bawa manfaat selagi mana ilmu tu tak diamalkan. Bila kita dapat satu ilmu, kita amalkan benda tu, dapat manfaat. Kan? Kita pernah dengar cerita sekumpulan sahabat Nabi pergi jumpa Nabi SAW. Sampai depan Nabi, sahabat-sahabat ni kata dekat Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya untunglah mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka ni apa yang kami buat, semua mereka boleh buat. Sebaliknya apa yang mereka boleh buat, kami tak boleh buat. Kami semayang, kami puasa, kami zikir, kami baca Quran. Orang kaya pun semayang, puasa, zikir, baca Quran. Orang kaya boleh derma harta, kami tak boleh. Sebab kami miskin, tak ada harta nak boleh derma. Untunglah orang kaya. Sahabat pergi kata ke Nabi macam tu. Nabi jawab balik. Nabi kata, mau dah hampa aku nak tunjuk dekat hampa satu amalan
yang apabila hampa buat, hampa dapat pahala macam mana pahala orang kaya ada sedekah harta. Sahabat kata, Nabi kata amalan tu ialah tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Sahabat-sahabat orang miskin ni pun bila dengar balik amal tu lepas sembahyang fardu mesti punya. Di antara wirid yang mereka baca ialah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Tengok-tengok orang kaya pun buat juga. Orang kaya pun sahabat Nabi juga. Jadi orang miskin sahabat Nabi ni bila tengok macam tu tak syok mah. Jadi mereka lebih jugalah pergi jumpa Nabi pula, ya Rasulullah, hak kamu bagi kat kami, suruh kami buat tu buat juga. Mereka kata kan, hak 33, mereka pun buat juga. Mana kata kok mana pun mereka lebih daripada kami juga. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Kami zikir, mereka zikir. Kami semayang, mereka semayang. Kami semayang sunat, kami puasa sunat, mereka buat juga. Kamu suruh kami zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33, mereka buat juga. Lepas tu, mereka boleh derma, kami tak boleh. Mereka lebih juga, ya Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata itulah kelebihan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Makna dia apa? Makna dia kok mana pun kaya ni lebih juga. Kalau sekiranya dia kaya yang beriman. Sebab Islam dia suruh kita ni jadi kaya. Islam suruh. Kalau tidak, Islam tak wajibkan haji. Haji nak kena ada duit. Kalau tidak, Islam tidak wajibkan zakat. Zakat ni orang ada duit aja, orang pula. Kalau tidak, Islam tidak anjurkan kita bersedekah. Nak sedekah mesti ada duit. Maknanya Islam mau Islam jadi orang senang, jadi orang kaya. Islam mau. Jadi Nabi SAW itulah kelebihan orang-orang yang dilebihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kita bila mengaji, kita dengar yang tu kena buat. Lepas habis semayang, apakah baca apa sikit, zikir sikit, subhanallah, lalu buat. Pasal apa? Pasal Nabi SAW suruh. Dan sabit suruh Nabi ini daripada hadis sahih. Tu yang cerita subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Sabit daripada hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni kadang-kadang hak benda sabit dengan hadis sahih ni tak apa kalau nak buat. Tak ada punca, tak mai daripada hadis sahih. Hadis dhaif pun tak ada dan sebagainya. Tu kita pergi duduk galah nak buat. Berkeli-berkeli dalam masyarakat ni nak buat juga. Kan orang kata ni yang apa duk buat ni apa ambil daripada mana? Adakah hadis Nabi suruh buat? Oh, orang duk buat lama, dia duk kira begitu. Ni hak Nabi buat ni lagi lama daripada orang tua-tua duk buat. Nabi lagi tua daripada orang tua-tua. Dia tak mau buat. Hak tak ada ni dia pilih reka nak buat. Dia nak meletiak pula kan tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu. Jadi dia kata oleh itu bila seseorang itu mendengar apa-apa nasihat agama daripada tok-tok guru dan orang-orang yang alim bijaksana, maka jangan lepas peluang daripada memperbuatnya. Dan biarlah senantiasa demikian itu sampai mati. Bila dah buat pula, jangan buat masa dengar tu aja. Dia kata buat biarlah sampai mati kita duk buat benda tu. Tuan-tuan saya pernah cerita ke tuan-tuan dulu. Yang kata di masjid Ikan Batu yang kata orang tua umur 80 lebih tu. Umur 80 lebih tuan-tuan mata kelabu lah. Dia baca Quran ni hari-hari. Hari-hari baca Quran. Dah sampai dekat nak mati ni umur 80 lebih dah tengok Quran betapa nampak. Dia minta tolong orang pergi cari buluh. Cari buluh hak rongga kosong tu, dia bubuh di pelupuk mata ni. Dia bubuh, dia renung. Baca juga Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kan. Bila dia meninggal, orang hak duk kerja korek kubur ni kata. Dia korek kena kubur orang tua ni. Kan tengok papan keranda apa semua duk ada daripada yang meninggal dah bertahun dah lama dah. Lepas tu dia kata papan keranda tu dah reban sikit, tengok kot nampak mayat duk ada elok lagi. Kain-kain kapan nampak lagi. Dia kata dia suar tangan masuk dalam, pegang-pegang mayat duk berjasad lagi. Dia beritahu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang satu amalan baik yang kita buat tak berhenti. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ganjaran cukup besar dekat kita. Begitu. Dia kata maka siapa yang memperbuat demikian itu, yakni buat amal itu dengan tekun, walau sedikit sekalipun,
Seperti seorang yang tidak lepas diri daripada baca Yasin pagi, petang, seumur hidup dia. Ataupun dia satu orang yang mengucapkan tasbih 100 kali sehari misalnya. Tiap-tiap hari sepanjang umurnya dia buat benda tu. Ataupun apa-apa amal daripada sembahyang sunat dan lainnya. Jikalau sedikit sekalipun. Tetapi tiap-tiap hari dikerjakan dengan berkekalan sampai mati. Maka itulah yang lebih baik baginya. Bukan gaduh banyak, sikit je. Apa dia? Dia ni nak tidur. Kok mana pun sebelum luk biji mata pejam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat kursi sampai habis. Pasal apa ni yang duduk buat benda ni? Pasal dia pernah pergi mengaji satu masjid. Dengar ustaz baca hadis. Baca hadis cerita tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, sahabat Nabi. Satu hari Nabi SAW suruh dia jaga duit zakat fitrah yang dikutip menjelang hari raya. Zakat fitrah, orang kutip bulan puasa apa semua menjelang raya. Duit-duit kutipan zakat fitrah apa semua, korma orang bagi sebagai zakat apa semua ni, kutip. Nabi suruh Abu Hurairah jaga harta zakat fitrah yang dipungut ni. Masa Abu Hurairah jaga tu, mai satu orang curi barang yang dijaga oleh Abu Hurairah ni. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mencuri. Abu Hurairah dapat tangkap dia. Bila tangkap dia, dia minta tolong kat Abu Hurairah. Dia kata dia orang miskin, dia lapar, anak-anak ramai, nak makan apa semua. Dia tak ada arah dah, tak ada tempat dah dia boleh dapat makanan, melainkan dia terpaksa mencuri dah. Abu Hurairah pun dengar macam tu, kesian lepas dah. Tapi lain kali hang jangan curi. Lain kali kalau hang betul miskin, susah mai jumpa aku, abang elok. Kita boleh bagi. Ini zakat ni. Jangan curi. Kata. Tak apalah lepas. Esok lepas-lepas sembahyang subuh, Nabi tanya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, semalam ada tak satu orang mai apa semua mencuri apa hang tangkap dia? Ada kata ada? Nabi tahu. Abu Hurairah kata ada. Apa hang buat kat dia? Nabi kata, dia kata dia ni ya Rasulullah, dia ni miskin, dia orang susah, dia lapang, apa begitu begini, dia anak ramai, apa semua. Jadi dia mencuri. Dia silap pasal mencuri itulah. Tapi dia miskin, dia lapang, anak ramai. Kesian kat dia. Saya pun lepas dia lah. Nabi kata kat dia, hang kena bohong. Nabi kata. Nabi kata kat Abu Hurairah, kamu kena bohong. Sesungguhnya, dia akan main lagi. Nabi kata. Abu Hurairah pun bila Nabi kata tentu punya, dia kata tentu punya. Dia pun tunggu main sungguh saya ni. Main sungguh. Curi pula sekali lagi. Abu Hurairah tangkap pula dia. Macam tu juga dia kata ke Abu Hurairah. Aku miskin, susah, anak-anak ramai, semua lapang. Abu Hurairah kata kemarin aku dah pesan dah. Kalau betul hang miskin, hang susah, tak ada benda, mai jumpa aku, abang elok, jangan mencuri. Minta maaf lah, dia kata silap apa semua gitu gini. Tapi sungguh saya susah, anak ramai, diulang itu. Abu Hurairah kesian pula. Abu Hurairah kata, jangan duk buat dah lepas ni. Pergi. Balik pergi. Esok, lepas sembahyang subuh, macam tu juga. Nabi kata semalam macam mana, mai. Dia kata ada, tapi ya Rasulullah, cara dia cakap ni memang dia susah sungguh. Orang baik, kata orang baik. Orang baik ni memanglah kadang-kadang mudah kena berkena. Orang baik, ya kan? Kita ni jenis hati tak cukup keris. Tak sampai hati. Mai dia buat cerita sedih, abang lah ni, tanah ni dah gadai apa semua ni. Hari ni hari penghabis ni. Kalau tak temui habis lah tanah orang tua saya apa, ngomong cerita, minta pinjam 1,000. Kan? Biasalah jenis mai tengkuk lembek ni Allah. Kita pun jadi payah. Kalau dia minta 1,000, tak bagi 1,000 pun, ya, tepih 200 jalan juga. 200 tepi saja. Tahu dah memang dia pemurung, tapi tak bagi itu tak sampai hati. Sahabat Nabi, lebih lagi lah. Bila mai duk cerita duk tu, okey. Lain kali jangan buat lah. Buat cengih ke lah. Ya. Jadi ringkas cerita tu, kali penghabis ni, dia mai. Abu Hurairah tangkap dia, tapi Abu Hurairah kata, hari ni tak ada lah. Hari ni hang tak ada buat cerita lagu mana apa semua aku tak mau dengar. Hang ni memang tak guna main orang. Hang bagi susah aku. Aku pun sampai kena marah dengan Nabi dengan tanah hang. Apa ke semua dia marah cukup-cukup. Hari ni aku tak lepas hang. Aku mesti bawa hang pergi jumpa Nabi. Dia kata tak minta tolong betul-betul. Kali ni betul-betul. Last lah. Dia kata dia tak main lah lepas ni.
Kalau hang lepas aku, dia kata aku beritahu hang satu rahsia cukup besar. Abu Hurairah kata rahsia apa? Janji hang lepas aku cerita rahsia ni. Abu Hurairah aku kata okey, apa dia? Dia kata ginilah. Sebelum letak rusuk di tempat tidur nak lena, baca ayatul kursi. Dia kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ni sampai habis. Kamu tidak akan dimudaratkan oleh iblis, syaitan dan sebagainya sehingga menjelang subuh. Kau baca yang ni, dia kata. Abu Hurairah pun kata tak apalah. Pasal ketua suruh baca ayat Quran. Dia kata okey tak apa, ambil balik. Tapi ini last. Balik. Esok lepas sembahyang subuh Nabi tanya. Dia abang lah. Dia kata main tunggu. Dia kata. Dan saya tangkap dia. Tapi kali ni kok lain pula jadi. Dia ajak saya satu benda. Nabi kata dia ajak apa? Dia ajak suruh baca ayat kursi sebelum pejamatan tidur. Dia kata siapa baca ayat ni, iblis syaitan tak akan ganggu sampai subuh, sampai pagi. Nabi kata apa? Nabi kata inilah sekali dia cakap betul. Tapi dia tu tetap pembohong. Nabi kata. Tuan-tuan boleh semak dalam Sahih Muslim ada hadis ni. Hadis sahih tuan-tuan. Nabi kata inilah sekali Syekh ni cakap betul. Tapi dia kok mana pun pemohong. Nabi kata. Nabi kata, hang tahu tak siapa dia ni? Abu Hurairah kata, tak tahu. Nabi kata, huwa syaitan. Itulah syaitan. Itu dia tuan-tuan. Kita mengaji, kita dengar benda tu. Tunggu lagi. Malam ni nak tidur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita dah start malam ni, ditakdirkan seminggu lepas ni kita meninggal. Ditakdirkan begitu. Bermakna dalam tempoh seminggu ni, kita memang beramal. Kita istiqamah dengan ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan Allah anggap itu sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tahu Nabi. Hadis riwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Dia meriwayatkan hadis. Dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13 raka'ah. Falamma kabira wa dha'ufa aw tara bi 7 atau kama qala hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ummu Salamah semayang witir ni tiap-tiap malam 13 rakaat. Ummu Salamah isteri Nabi. Dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi ni seumur hidup dia semayang witir 13 rakaat. Tiap-tiap malam. Falamma kabira wa dha'fa, apabila Nabi dah tua dan Nabi dah dhaif kerana sakit dekat nak wafat. Au tara bi 7, Nabi witir 7 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia bukan habaq ke kita, suruh kita istiqamah dengan amalan. Nabi sendiri itu istiqamah yang teramat-amat. Waktu cedah, waktu sehat ni 13 rakaat witir baru tidur. Tuan-tuan, sekurang-kurang witir 1 rakaat. Kita tak terbuat. Sedialah kita nak ukur diri kita ni terang mana. Dalam agama ni kita nak ukur diri kita ni terang mana. Terang tu. Nabi ni 13 rakaat. Sebelum tidur, witir ni 13 rakaat. 2 sampai habis 1 rakaat. 13 rakaat. Waktu Nabi dalam keadaan nazak, sakit kuat ni, dekat nak wafat ni, 7 rakaat witir. Diriwayatkan hadis ini oleh Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ceritanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata maka lebih baik daripada diperbuat sepanjang hidup itu sekali buat banyak-banyak. Dia kata kita buat benda sikit-sikit ni tapi seumur hidup lebih baik daripada kita buang geram sekali. Aku malam ni aku tak mau tidur. Aku nak berjaga sampai subuh. Aku nak semayang, aku nak baca Quran, aku nak apa? Sedah tu lah. Sampai umur 65, dia mati, yang tu lah sedah dia buat. Tak mau macam tu. Jadi dia kata biar kita buat sikit tak apa. Tapi hari-hari kita buat benda tu. Dan apabila orang mengajak kamu dan memberi nasihat kepada kamu, sampai datang lemah lembut dan sukacita apa yang dinasihatkan itu, maka perbuatlah sebagaimana nasihatnya itu. Dan kekalkan yang demikian itu. Perbuat dengan eloknya dan dengan ikhlasnya. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang dahulu berjalan dengan yang demikian itu.
Dia kata, taklah apa yang kita dengar tu kita buat. Benda tu bila kita dengar, kita rasa lembut hati. Tuan-tuan, kita bila dengar kuliah ni, tuan-tuan, kita dengar, dia mentarbiah kita sebenarnya. Kita tak dipaksa suruh buat. Tapi kita dengar, kita menilai. Kita dengar, kita menilai. Sambil kita dengar, sambil kita duduk pasang kat diri kita. Oh, aku karut, aku tak buat. Ustaz kata ni kena kat aku. Jadi gitu. Kita dengar, kata hari tu ni masa karan dulu ni semayang sampai bini tepuk pun marah. Kena kat aku. Ada orang abang kau ustaz ke apa. Kita duk ingat lagu tu, kan? Kita duk ingat lagu tu. Tak apa, bila ingat bila lagu mana pun. Yang pentingnya bila kita dengar tu, aku kena buat balik lepas ni. Kena buat balik. Pasal apa? Pasal benda tu sebenarnya dia mengukur diri kita, amalah kita buat ke mana. Perbaik balik. Dandan kita perbaik balik. Dia kata adalah hamba sekalian itu tak kalau mendengar ajaran Tuhan hamba dan mendengar beberapa nasihat. Ini cerita sahabat Nabi. Dia kata sebagaimana sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang dahulu berjalan yang demikian itu. Dan dengan itulah yang disukai oleh syarak kita. Sebagaimana khabar datang di dalam sebuah hadis. Kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, adalah hamba sekalian itu tak kala mendengar ajaran Tuhan hamba dan mendengar beberapa nasihat Tuhan hamba, sangat-sangatlah rindu hati sekalian hamba. Sahabat pun bila dengar apa hak Nabi kata ni, berasa bersalah diri ni. Begitu. Dan jadi lembut ia pada masa di hadapan Tuhan hamba. Bila Nabi duk cakap ni berasa semangat betul, berasa nak buat balik hadapan ni. Hak mana hak duk tinggal semayang sunat, puasa sunat, zikir-zikir tuan. Kita kadang-kadang kita duk seminggu sekali. Sekurang-kurangnya. Kalau ikut Islam, dia tiap-tiap malam sebelum tidur kena muhasabah apa yang kita buat dalam sehari. Lemah-lemah kita seminggu sekali lah. Kita muhasabah balik diri kan. Dalam seminggu ni puasa sunat berapa hari? Tak ada. Dalam seminggu ni bagi semayang sunat berapa hari? Tak ada. Dalam seminggu ni aku ada sedekah berapa duit aku untuk masjid, untuk surau? Tak ada. Dalam seminggu ni aku mengaji di mana? Tak ada. Dalam seminggu ni duk cari, tak ada semua. Bila tak ada semua, tersaduk melengung. Bagi ambil ayat semayang, baca Quran satu muka dulu. Sajalah, bagi semangat ni, tumpang dia tengah duduk sedang ni, masa tu mau duduk buat apa? Bagi ambil ayat semayang, baca satu muka Quran dulu. Sadaqallahul azim, simpan Quran. Nak tidur, baca ayat kursi apa semua elok-elok. Ingatlah, saat lagi aku nak bagi semayang sunat. Masa kita teringat nak buat, masa tu kena buat. Tuan-tuan, benda baik ni, tangguh-tangguh tak edit. Antara kita teringat dengan kita ingat nak tangguh tu, syaitan masuk ni beribu ekor. Masuk main kat kita. Beribu ekor masuk. Itu sebab Nabi kata apa? Kita bila jaga malam. Kita jaga tu, satu ikatan syaitan dah terongkai. Kita bangkit ambil ayat semayang. Ikatan yang kedua terongkai. Kita bangkit berdiri atas tikar semayang Allahu Akbar. Tiga-tiga ikatan syaitan terongkai. Ya. Ada orang jaga. Tongkai dah satu. Ikat balik lepas tu. Ikat balik. Tak boleh bangkit. Tongkai dah. Ingat pula tu. Masa tongkai hak pertama tu ingat. Ni tongkai satu lah ni. Duk ingat tu. Harap baru mengaji. Dalam-dalam duk ingat tongkai satu tu ikat pula. Tak maulah macam tu. Kan? Kita ni teringat bangkit buat. Benda baik nak teringat bangkit. Bagi jadi selalu. Macam tu. Tetapi apabila hamba semua bagi belakang daripada Tuhan hamba, maka sudahlah balik kembali hilang lembut hati itu. Dan tidak rindu seperti di dalam masa Tuhan hamba bagi nasihat itu. Sahabat Nabi berkata dekat Nabi, kami ni, ya Rasulullah, bila duk dengar kamu bagi nasihat ni berasa semangat sungguh. Tapi habis-habis majlis mengaji ni pusing-pusing balik tu pusing habis. Dia gelai hajak habis. Keluar-keluar, saruk-saruk kasut tu, saruk tinggal setengah dah. Duk start motor tu, tabung berapa lagi, kira sampai di rumah, balik asal balik. Semangat nak buat pun tak ada balik. Orang perempuan tanya di rumah malam ni mengaji apa-apa, terlupa habis semua dah. Terlupa habis dah. Hari ni pasal apa? Hari ni macam biasa. Tu tak ingat dah tu. Tak ingat dah. Tak lah bab apa. Malam ni bab apa? Ni malam ni kitab tu lah. Kitab Marbawi tu lah. Kan? Orang kata tak apalah kitab Marbawi. Memang dah tahu lah ustaz baca kitab tu. Bab apa? Tajuk apa baca malam ni? Tajuk pasal hadis lah. Tu dia duduk lenggang tu, lenggang tak tahu apa lah. Kan? Pasal apa? Banyak tanya. Kuajak pi jadi tak habis marah bini dia kan? Pasal dia tak ingat apa dah. Kalau hak tu pun tak ingat tuan-tuan. Macam mana kita nak aman?
Hak mengaji pun tak ingat. Nak balik amal macam mana? Cerita dia macam tu lah. Jadi nasihat ni perlu. Maka sayogialah jadi begitu ya Rasulullah. Sahabat kata macam mana kami ni? Balik, habis. Habis kok jalan begitu aja. Habis tak ada semangat apa dah. Bila dengar Nabi SAW pertanyaan sahabat yang demikian, lalu jawab Nabi. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Hanzalah Al-Asili radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, law annakum takununa kama takununa indi la azallatkumul malaikatu bi ajnihatiha. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat nama dia Hanzalah Al-Asidi radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi SAW, jikalau sesungguhnya sekalian kamu itu ada kekal lembut hati dan rindu sebagaimana ada sekalian kamu di sisiku, yakni sewaktu terima nasihat dan mendengar daripada aku, nescaya maka jadilah kekal itu pada masa meninggalkan dan berpaling. Maka nescaya sentiasalah dipayung akan sekalian kamu oleh malaikat dengan segala sayang. Itu dia. Nabi kata, kalau hampa mai dengar aku duk cakap ni, hampa balik ke rumah pun duk ingat macam mana aku duk kata tadi ni, malaikat turun mai, malaikat hormat hampa. Itu maksud dia. Yang kata malaikat turun sayang ni, maksudnya malaikat hormat dekat hampa. Kalaulah manusia ni dengan sekali dengar aja, dia balik-balik dia berubah jadi elok lah, tak tahu nak abang. Kalau manusia ni boleh berubah dengan sedang dengar macam tu, malaikat pun respect kat kita ni. Maksudnya apa? Maksudnya mustahil benda tu boleh jadi macam tu. Mustahil. Kita macam mana kita duduk sedang tu, kita balik-balik tu kita terus sedang sampai sebulan, mustahil. Masa dengar tu semangat, balik ada tinggal sikit lagi, 2-3 hari habis. Itu biasa. Maka dengan kerana tu, mengaji ni yang kata tazkirah ni, dia kena tiap-tiap malam. Dia kena selang semalam. Jangan sampai 3 hari berlalu tanpa satu tazkirah kita dengar. Dalam bahasa orang lah ni dia kata proses pencairan maklumat. Dia kata maklumat kita dapat tu dia cair. Kan? Kita pergi beli air ketui, pergi beli di Ipoh. Beli air ketui, pergi beli di Ipoh no. Nak balik makan di Parit Puntang ni. Oh, oleh-oleh mai tinggal plastik tuang air juga je. Tak ada dah air cair habis dah. Pasal apa? Ipoh nak sampai cair lah air ketui. Macam tu lah dengan maklumat yang kita dapat ni. Masa kita dapat ni, tak tahulah kalau timbang dia berat macam mana. Nak boleh sampai ke titik Serong no. Kan? Kona traffic light no, kona traffic light ni apa semua. Kalau kawan hok-hok singgah kena kopi kedai apa dulu, sampai ada rumah, tak ada apa. Pencairan maklumat. Jadi benda ni biasa, Nabi kata. Benda ni biasa. Kalau hang sampai berapa lama pun duk bersemangat lagi, malaikat nanti hormat dekat apa semua. Nabi kata, tetapi apa boleh buat? Tiada jadi kekal itu pada masa meninggalkan dan berpaling daripada sisiku. Maka tidaklah malaikat itu berkekalan memayung sekalian kamu. Nabi kata apa nak buat? Nama kata manusia ni, dia dengar satu benda tak tahan lama. Sat aja. Lepas tu benda tu habis. Cair reput habislah. Dia balik lagu asal juga. Maka dengan kerana itulah, dia ni manusia. Dia bukan malaikat. Maka dia kena selalu, dia kena peringat, kena selalu dengar, maka insya-Allah dia tahan lama. Begitu. Dia kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok pula dia kata, maka dengan ini hadis menunjukkan seorang yang dapat nasihat itu sayogia tidak ia lepaskan daripada beramal dengannya. Dia akan bawa mai pula satu hadis lagi menceritakan tentang perlunya kita ni beramal dengan apa yang kita. Wallahu a'lam. Makluman tuan-tuan. Yang pertama sekali saya minta maaf lah. Sebab Ustaz jelaskan hubungan ataupun pergaulan antara laki-laki dan wanita ajnabi. Ini panjang lah kalau nak baca. Dia tajuk yang kita baca di kulit tu cerita Muhimmah fi ilmi hadis tu cerita pasal ni lah. Cuma secara ringkasnya kalau kita nak katakan lah, laki-laki dengan perempuan ajnabi. Ajnabi ni maksud yang halal kahwin. Laki-laki dan perempuan yang halal kahwin ni, dia ada batas lah. Pergaulan dia ada batas. Banyak lah. Kalau nak baca banyak hadis lah. Kalau kita pergi rumah satu orang, kawan kita sampai di rumah dia, dia tak ada. Yang ada cuma isteri dia saja. Isteri kawan kita tu dengan kita ajnabi. Maka tak boleh masuk dalam rumah dia.
Jadi daripada hadis itu dapat kita faham bahawa pergaulan kita dengan wanita yang halal kahwin dengan kita sangat terbatas. Dia tak bebas. Kan? Nak melawak sampai lebih-lebih, nak apa tak boleh. Tak boleh. Sebab dia boleh mengundang fitnah. Tentu bukan kata kita duduk di Malaysia ni, di tanah ayam kita ni. Di Mekah, hatta di Mekah, bumi barakah pun boleh jadi pasal. Yang kata laki-laki perempuan yang kaji Nabi ni. Kan? Adalah banyak kes kita duduk jumpa kan. Banyak kes. Jadi pergi Mekah. Laki tak pergi. Isteri saja pergi. Jadi Mekah ni tuan-tuan. Tempat buat haji ni. Dia orang perempuan ni dia sangat memerlukan bantuan orang laki-laki. Kan? Pergi Mekah ni. Dia sangat memerlukan tempat dia nak bergantung. Masa tawaf, masa sa'i. Lebih-lebih lagi masa melontar di Jamrah. Lebih-lebih lagi perlu kepada bantuan seorang lelaki. Jadi oleh kerana dia pergi, suami tak pergi. Dia nak bergantung kat siapa? Dia nak bergantung dekat orang perempuan tu pun bergantung kat suami dia. Jadi dah ni macam tu lah. Jadi dia single, dia cari lelaki-lelaki yang mingle. Ini masalah dia. Dia pergi seorang, lelaki tak pergi. Yang hak lelaki-lelaki tu pergi seorang, isteri tak pergi. Jadi dia pun minta tolong kau tu pun pada mulanya memang niat elok lah nak tolong lah. Payah tu kan, lepas tu payah. Balik daripada Mekah, ni hak jadi dah, hak biasa sampai kat saya kan. Bila balik dah, jadi lagu duk teringat kat Pak Haji hak tolong dia ni. Masalah betul. Jadi lagu duk teringat. Sampai satu peringat ni sampai tak boleh dibendung lah. Kan? Sampai bangkit pukul 1, pukul 2 pagi. Bangkit. Suami duduk tidur, bangkit pukul 1, pukul 2 pagi, tidur dial telefon. Cakap dengan Pak Haji. Pak Haji Jamrah ni. Saya kenal di Jamrah. Telefon pukul 1, pukul 2 pagi dengan Pak Haji Jamrah. Sekali buat tak apalah, 2 kali buat. Bila beberapa kali buat, lelaki pun tidur mata sebelah. Sebelah dia celak tengok dia ni bangkit. Memang ini ceritanya lah. Secara ringkasnya begitu. Yang akhirnya barulah terbongkar cerita. Rupanya dia menjalin satu hubungan yang tak sihat. Dalam keadaan dia isteri orang, dia pergi jalin satu hubungan dengan satu laki-laki lain, apa semua, tanpa pengetahuan suami dalam suasana yang penuh fitnah. Dan jadi benda ni dia berpunca macam tadi. Tu sambil duk buat haji. Kan? Sambil duk buat haji boleh jadi macam tu. Dia cerita dia lagu ni tuan-tuan. Dalam Islam ni dia ada kaedah. Dia kata satu zara'i'. Satu zara'i' maksudnya tutup lubang-lubang yang boleh membawa kepada berlakunya fitnah dan keburukan. Satu zara'i'. Kan? Jadi kalau sekiranya kita biarkan pergaulan yang tidak terbatas antara lelaki-lelaki dengan perempuan yang ajnabi, yang boleh kahwin, dia memungkinkan berlaku benda-benda tak elok macam ni. Jadi Islam awal-awal dah dengan kaedah dia tak mahu bagi benda-benda macam ni. Jadi maka Islam begitu sekali mengambil berat tentang soal pergaulan lelaki-lelaki perempuan. Boleh bercakap, bukan tak boleh bercakap. Kita tengok dalam hadis banyak sahabat-sahabat mai di rumah jumpa Sayyidatina Aisyah, tanya hukum hakam daripada Sayyidatina Aisyah, tapi dalam keadaan yang terpelihara daripada fitnah. Sahabat mai 4-5 orang jumpa Aisyah pun tak masuk dalam rumah. Jumpa Aisyah pakai bercakap di depan gitu dah, depan rumah gitu aja, cakap apa patut badan begitu. Banyak hadis pun yang diriwayatkan menceritakan sahabat lelaki-lelaki mai duk tanya Aisyah. Jadi bukan kata tak boleh bercakap langsung, tapi batas-batas pergaulan itu perlu dijaga. Jangan sampai dia membuka pintu berlaku fitnah. Tak bagus tuan-tuan. Suami orang, isteri orang lagi tak bagus. Lagi tak bagus. Jadi benda-benda macam ni Islam jaga. Jadi setengah orang dia bila dia tak faham benda-benda macam ni, dia kata Islam ni susah sangat, ketat sangat, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh dan sebagainya kan. Macam tempat saya duk kerja di kolej matrikulasi tu tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan pun ada ramai mengaji situ. Anak orang Parit Buntang ramai. Anak orang Taman Krian ada, anak orang Taman Seri Tenggara ada. Bila kita tanya kan, kamu duduk mana? Parit Buntang. Parit Buntang duduk taman apa? Taman Krian, dia kata. Kamu kenal saya tak? Tak kenal. Dia kata, betul punya anak. Kan? Tak kenal. Kita main sebulan 2 kali dia tak kenal. Kan? Nampak? Kita balik kerja. Nampak lagu mana kan?
Jadi lebih tu lah. Bukanlah kita syong orang kenal kita. Tapi tak kenal kita yang duk main sebulan 2 kali pun tak syong juga lah. Kan? Jadi lebih tu lah. Jadi kita ni gitulah bila kita cakap kan. Kita larang budak-budak ni nak berbincang, budak lelaki-lelaki, budak perempuan bincang, tidak jadi kesalahan. Tapi dalam kelas waktu guru ada. Guru pastikan benarkan apa berbincang dan sebagainya depan mata guru, is okey. Dia kata. Tapi kalau dah pukul 11 malam, pukul 12 malam, ada 2 orang duk bawa apa pondok, apa bacaan tentang mana ke apa, itu satu yang tak baik. Itu satu yang tak baik. Yang kalau sekian tidak dibendung, dia boleh bawa benda yang lebih buruk, kita kata. Jadi kadang-kadang bila kita tegur macam tu, ada juga budak-budak ni beritahu kat mak bapak dia, payahlah duduk di sini, kontrol sangatlah, Islam kuat sangatlah, ini ekstremisme. Dia kata, unsur-unsur ekstremisme. Dia kata ni ekstrim sangat, sampai lelaki-lelaki perempuan nak cakap pun tak boleh. Cara dia habang tu tak betul. Dia tak habang kita larang tu pasal dia bercakap pukul 11 malam di tempat tak ada siapa. Tapi dia pergi habang kat mak pak dia habang kata sampai nak bercakap lelaki-lelaki perempuan pun tak boleh. Jadi pak dengan mak ni dapat gambaran seolah-olah ni ustaz kolot mana ni duduk ada sana ni sampai inilah masalahnya tuan-tuan. Kan saya pernah cerita dah dulu kan, yang cerita kawan saya jadi penolong kanan tu, betul dah di surau ni. Kawan yang jadi penolong kanan tu kan, satu ustazah duk kepung budak-budak pergi semayang. Hak jenis nakal ni tak mau semayang, tak lari balik apa semua. Ustazah nak buat apa? Habis-habis teriak. Asyik budak tak pergi semayang, dia teriak. Teriak budak ni tak sudah juga pergi habaq kat penolong kanan. Penolong kanan dengar-dengar bawa rotan apa semua pergi cari budak ni. Pasal apa kamu tak pergi semayang? Orang nak suruh semayang pun tak mau. Perangai tak macam perangai orang Islam. Penolong kanan kata macam tu. Perangai tak macam perangai orang Islam. Pasal apa? Pasal orang Islam tak ada orang suruh. Waktu semayang dia semayang lah. Kamu ni sampai waktu semayang, sampai orang suruh semayang, kamu tak mau semayang. Perangai tak macam perangai orang Islam. Anak ni dengar macam tu, balik dia abang kat pak dia. Dia kata cikgu penolong kanan kata dia kafir. La ilaha illallah. Ada ke cikgu penolong kanan kata dia kafir? Tak pun cikgu penolong kanan marah pasal tiap-tiap kali kelas semayang tuang. Perangai kamu ni tak macam perangai orang Islam. Dia pergi ubah ayat tu, dia pergi habaq kat pak dia, cikgu ni kata dia kafir. Pak ni dengar-dengar yang ni yang depa kata isu kafir mengkafir ni. Dia mesti jadi karut lah. Benda tu sebenarnya tak ada apa-apa. Cikgu ni nak tolong anak dia, nak bagi jadi anak ni anak yang soleh. Anak tak semayang, mana ada ibu bapa suka anak tak semayang. Kata dia jadi lain terus. Orang tu masuk campur, orang ni masuk campur, apa semua. Susahlah. Tukar cikgu ni. Jangan nampak. Ini nak tukar. Jadi bukan apa. Islam kata gini. Islam kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Kan? Jadi kalau mai dekat kamu satu orang yang fasik, anak kita tahu lah semayang tak semayang apa semua, kita tahu. Dia bawa balik main satu cerita. Fatabayyanu. Quran kata, cek dulu berita dia bawa ni. Betul ke, tak betul ke, lagu mana, kau salah faham ke apa. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tak tuduh satu kaum dalam keadaan kamu sebenarnya tak tahu perkara sebenar. Kita tak tahu kepala ekor, kita dengar ujung-ujung telinga, orang cakap ujung-ujung kampung, kita terus nak buat satu kesimpulan, tak betul. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang kemudiannya baru kita tahu kita silap. Maka kita tergolong dalam golongan orang yang menyesal. Tak marah itu kata aku pergi bertindak. Cikgu ni bagus kata. Bila tukang cikgu ni tu dia tengok. Apa jadi sekolah ni. Dulu teruk. Bila cikgu ni main, disiplin dah jadi cantik. Disiplin cantik, keputusan periksa cantik. Semua sekolah macam tu. Disiplin teruk, keputusan teruk. Disiplin cantik, keputusan periksa cantik. Kita ibu bapa ni kita nak apa? Ibu bapa zaman moden ni. Dia nak keputusan periksa elok. Akhlak ni dia tak apa penting sangat. Tapi dia nak keputusan periksa elok. Bila dulu anak kita duduk mengaji situ 5 tahun dah. 2 tahun yang pertama dulu cukup teruk. Tapi tahun ketiga, tahun keempat,
anak kita duduk situ jadi elok. Kita kena cari pasal apa dulu teruk, pasal pala elok. Cari-cari, pasal ada cikgu ni seorang, dia jaga sangat soal disiplin. Bila disiplin dia jaga, budak-budak pun berdisiplin, keputusan mereka jadi elok. Bila tukar bang cikgu ni, keluar, disiplin rosak balik. Bila rosak disiplin, keputusan jadi tak elok balik. Bila dah keputusan tak elok tu main kena ke anak kita. Barulah kita pun awak pasal apa, baru duduk dengar orang duduk cerita gitu gini, orang kata dulu pasal cikgu ni. Dia rajin duk kosah budak-budak, suruh semayang, dia jaga sungguh apa semua. Dah kena tukar, habis sekolah jadi rosak balik. Baru kita rasa, aku punya pasal tu, dia kena tukar. Ambil Tuhan balas balik, anak kita yang kena. Tuan nampak tak? Kadang-kadang Allah Subhanahu Taala ni, dia balas balik kepada perbuatan zalim yang kita buat. Dia tak balas dandan. Dia tunggu setahun, 2 tahun, dia tunggu 10 tahun. Dia balas. Bila dia balas balik, kita tak kena habaq ke orang. Diri kita sendiri faham bahawa apa yang kena kat kita ni balasan Tuhan kat kita. Tak mau. Kan jadi sebelum kita buat silap, fikir bagi banyak-banyak kali sikit. Lepas tu kalau kita buat silap juga, apa nak buat, kelemahan kita. Tapi kalau kita buat silap dan kadang kita tak fikir banyak-banyak kali, kita menyesal sungguh. Kita akan jadi orang yang menyesal sungguh. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada buat silap banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada kesilapan yang membawa malapetaka. Nah, yang baik itu daripada Allah, tak baik itu silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.